Bertemu lagi kita pada petang yang penuh barakah ni dalam siri pengajian kuliah asar kita, Al-Quran pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Di waktu petang yang berbahagia ini, mari kita isi masa kita jadikan masa kita ni masa yang bertukar menjadi taman syurga. Jadi kita sama-sama niat untuk duduk dalam majlis ilmu. Kita niatkan diri kita untuk sentiasa berada di dalam suasananya Allah ridha. Masa ini satu modal yang cukup besar. Tanpa masa kita tak akan ada apa-apa kat hidup ni. Semua bermula dengan masa. Malah dalam Quran Allah bersumpah demi masa. Dan masa yang spesifik Allah nyatakan wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Nur Sakinah, saya dah maklumkan dah kuliah pagi tadi tak ada. Waktu live malam. Jadi alhamdulillah. Jadi tu rezekilah ada kuliah ni. Sebab tu setiap peluang yang ada rebut. Tapi saya dah maklumkan dah. Saya dah maklumkan waktu live semalam di page saya lah. Saya bagi tahu kuliah waktu pagi ditunda. Tunggu tak ada masalah. Soalan saya dah tunggu, tak ada masalah. Dia jangan jadi masalah kalau jadi penunggu. Penunggu benda yang tak pasti. Kan? Hidup ni kalau kita tunggu benda yang pasti, tak ada masalah. Tunggu mati itu pahala. Sebab tunggu mati itu perkara yang orang kata apa yang pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tunggu waktu solat itu pasti. Tunggu majlis ilmu itu benda yang menguntungkan. Jadi selagi mana kita hidup dalam keadaan suasana yang menguntungkan, tak ada masalah. Yang masalahnya kita je penunggu. Penunggu lepas tu tertunggu-tunggu. Benda yang ditunggu tak tahu entah. Macam tunggu bulan jatuh ke riba. Sebab tu hati-hati. Sebelum bertanya tu hati-hati dulu. Check, double check. Tunggu tak apa, tak ada bagi tahu ustaz. Tahu tak apa. Baik, jadi selanjutnya yang mulia Ta'ala, alhamdulillah. Tak ada masalah. Tunggu benda yang pasti, tak ada masalah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semua rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman merujuk kepada orang yang percaya bahawa segala yang ada ini adalah perkara yang batil. Ada. Yang ada ini, yang ada semua ni batil. Sebab apa batil? Allah kata dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20, surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ni kesenangan yang menipu. Jadi batil. Jadi orang beriman dia percaya kepada hari akhirat. Dia tidak percaya pada hari dunia. Orang beriman dia tak ada istilah hari dunia, dia ada hari akhirat. Setiap hari dalam hidup dia adalah menanti hari yang pasti, iaitu hari akhirat. Setiap hari adalah hari akhirat bagi orang beriman sebenarnya. Dia tak ada istilah hari dunia. Tak ada istilah hari dunia. Kerana di dunia itu semuanya adalah untuk akhirat sana. Jadi salah langkah kita, silap percaturan kita di dunia, maka dia akan memberi kesan kita di akhirat sana. Jadi berhati-hati orang beriman. Jadi orang beriman itu takkan rugi selagi mana di dunia ini dia perlakukan dunia adalah merujuk kepada akhirat dia. Dia tak ada rugi. Tak ada kerugian. Apa pun yang terjadi kat dunia ini, dia memberi kesan kepada akhirat dia. Jadi sebenarnya kesimpulan kepada dunia ini, mahwa dunia, apa itu dunia? Dunia itu adalah gambaran akhirat. Itu pun kita boleh bagi tamsilan begitu. Dunia ini gambaran akhirat kita. Kita menggambarkan apa ada di dunia ini adalah gambaran akhirat kita. Apa yang kita gambarkan sebagai contoh? Kalau kita di dunia ini, kata Nabi SAW, yang mana melihat bahawa hari kematian itu bekalan untuk dia melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, maka dia akan melihat setiap hal keadaan dunia itu adalah perkara yang mendatangkan pahala bagi dia. Maka setiap perkara yang dilakukan itu adalah berkisar tentang pahala.
Dia tak ada istilah saja-saja, tak ada. Tak ada istilah tak buat apa, tak ada. Dia tak ada benda yang tak pasti. Perbincangan dia itu sudah berada pada perbincangan yang pasti. Dan di situlah dia datangnya satu keyakinan yang semakin bertambah-tambah. Keyakinan yang makin bertambah-tambah itu adalah kerana apa? Kerana dia telah melihat bahawa dunia ini adalah untuk akhirat dia. Bila dunia untuk akhirat dia, dia tak tengoklah dunia sebenarnya, dia tengok akhirat semata-mata. Jadi sebab tak semua benda di dunia ini akan jadi barang akhirat. Tak semua. Jadi maknanya apa yang dilakukan adalah satu gerak kerja yang orang kata apa, yang jelas, satu gerak kerja amal yang jelas, kerana dia melihat setiap amalannya itu adalah menuju kepada syurga. Jadi dia melihat satu gambaran akhirat sebenarnya. Dan ini tergantung tahap hati dia. Selagi mana ada hijab-hijab yang berada dalam jiwanya itu, maka selagi itulah dia akan berada dalam keadaan orang yang tertinggal jauh. Kerana sebagai contoh, bila sebut tentang keuntungan tadi, Nabi kata dalam bila kata Nabi kata orang yang cerdik, orang yang untungnya, orang cerdik lah, ada orang yang bersiapkan diri untuk al-kayyis mandana nafsa amila ba'dal maut. Jadi semakin lambat dia untuk memahami persiapan dia kat dunia ni untuk apa, maka semakin dia rugilah. Semakin cepat dia memahami apa yang dia kena buat di dunia ini, maka keuntungan secepatlah dia generate income. Macam itulah dia generate keuntungan. Dia lambat dia tengok, dia masih lagi bermain dengan masalah, dia masih lagi bermain dengan perkara-perkara yang tidak pasti, dia masih lagi bermain dengan perasaan, dia masih lagi bermain dengan keadaan, dia masih lagi sibuk dengan kata-kata orang, dia masih lagi sibuk dengan tanggapan orang, pandangan orang. Dia tidak perhatikan bahawa dunia ini sebagai generator untuk dia generate. Dia kena tengoknya mana ni. Dia bukan kata sebagai contoh, orang kata buruk tentang dia, bukan soal kata buruk tentang dia, apa action dia yang boleh mendatangkan pahala di saat orang kata buruk. Dia nak sabar ke, atau dia nak betulkan hidup dia ke? Ini orang beriman. Orang beriman, setiap hal keadaan yang berlaku atas diri dia, dia cepat untuk convert. Dia tukar jadi satu currency yang menguntungkan. Datang musibah. Musibah yang membawa kepada kerosakan, musibah yang membawa kepada hal keadaan dunia yang hilang sebagai contoh, maka cepat-cepat dia convert. Ini diajar oleh Allah SWT 156, Al-Baqarah 156. Apabila datangnya musibah atas kamu, maka katakanlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia cepat-cepat kembalikan semua hal yang mendatang dalam hidup dia itu, dia terus convertkan jadi pahala. Sebenarnya nothing lose. Tak ada yang rugi kan. Sejauh mana kita memperhalusi perbahasan Al-Quran ini, kita nak perhalusi perbahasan kehidupan ini dengan Al-Quran, semakin cepat kita buat keuntungan. Sebab kita semua ni sedang membina keuntungan masing-masing. Ada dapat suami yang baik, ya, dapat suami yang baik, tapi apa keuntungan bagi dia? Dia dapat suami yang baik, ya, untung dapat suami yang baik, atau untung dia berbaik dengan suami? Ni, untung dapat suami yang baik atau untung dia yang berbaik dengan suami. Maka keuntungan itu dikira oleh amal. Sebab apa dia boleh buat amal? Sebab dia yakin bahawa ada hari akhirat. Dia yakin ada hari yang mendatang, Maliki Yaumiddin, ada hari Yaumul Mizan, Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah, yang mana hari itulah perhitungan di atas segala perbuatan dia di dunia. Maka bukan keuntungan mendapat dunia, tapi apakah tindakan dia terhadap dunia itu. Orang kira dapat saja. Orang kadang-kadang, sebab itu ruginya dia saat dapat suami yang baik, dia tak jadi baik.
malah dia menjadi orang yang berbangga pula dengan suami yang baik, malah dia jadi orang yang lalai dengan kebaikan suami, malah jadi dia orang yang asyik bergantung dengan makhluk, asyik melihat suami dia tidak buat kebaikan, semua suami belaka, dia tak nampak lain dah. Itu satu kerugian bagi dia. Adalah lebih baik dia dapat suami yang buruk perangai dia, seperti Fir'aun, tetapi dia terus berbuat baik, dia bersabar di atas segala kekurangan dan keburukan, dia melakukan amalan yang tiada penghujungnya, maka keuntungan bagi dia. Ini orang yang beruntung. Al-Kais, man dana nafsah amila ba'dal maut. Jadi apa pun yang kena, kiri kanan depan belakang, untung semua, dengan syarat melihat dengan iman. Tak ada suami pun tak ada masalah, Nur Hayati. Kalaulah tak dapat, itu isunya pahala atau tidak, apa masalah ada tak ada suami? Soalan sekarang, ada pahala ke tidak? Itu cerita dia, bukan ada suami ke tidak. Cuma janganlah jadi orang tak keruan pula, perangai tak menentu arah kan. Sebab tak ada orang bimbing, jadi perangai dia out of control sikit kan. Perangai dia jenis perangai yang kok suka aku lah. Kadang-kadang bila orang ada suami ni pun sama juga perangai kok suka aku lah. Dia lupa dia ada suami. Penyakit lupa ni bahaya. Yang lupa yang paling bahaya, lupa Allah. Lupa Allah, lupa semua. Dia lupa. Dia sebenarnya boleh lupa tanggungjawab daripada suami kerana dia lupa Allah. Dia lupa dia ada suami. Dia lupa ada tanggungjawab yang dia akan ditanya oleh Allah tentang suami dia. Bukan dia tanya tentang suami, ditanya tentang amalan dia pada suami. Dia lupa. Jadi orang yang tak ada suami, contoh, dia lupanya diri dia pun akan dipertanggungjawabkan. Tapi sebab tak ada jenis orang tegur, mak ayah pun anggap dah besar panjang, jenis kok suka ada perangai angin dia sendiri. Tak merajuk, kok pandai dia. Nak cakap apa, kok pandai cakap. Nak buat perangai masing-masing. Sama juga kalau dari sebelum kahwin pun tak dididik, lepas kahwin pun macam tu juga. Tak ada apa-apa kesan. Buat perangai yang sama-sama lah, macam tu lah perangai dia. Sebab tu Al-Quran membawa kita untuk memahami sebenar-benar kehidupan, yang mana Allah SWT menyatakan, aku jadikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak Allah jadikan hidup dan mati semata-mata untuk ada suami, tak ada suami, ada isteri, tak ada isteri, ada duit, tak ada duit, ada anak, tak ada anak. Dah, Allah tak kata gitu. Itu natijah saja. Yang nak Allah tengok, apa amalan terbaik kamu? Ayyukum ahsanu amala. Apa amalan terbaik kamu? Kalau tak ada suami, dia kena berinteraksi ataupun berperangai dengan terbaik dengan keadaan tak ada. Bukan dia kalau tak ada dah, I'm free, aku bebas buat apa saja. Maka itu bukan orang yang terbaik. Bukan dikira ada suami, tak, dikira apa yang dia buat yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Jadi apa amalan yang terbaik? Jadi sekarang yang terbaik itu adalah amalan yang hanya kita lakukan kerana Allah SWT, mengharapkan ridhonya, mengharapkan ganjaran pahalanya, tidak mengharapkan balasan timbal balik dari manusia, melakukan sebaik-baiknya, yang mana dia mengharapkan kepada berjumpa dengan Allah SWT. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang orang kata yang berjaya dalam berhadapan hidup ini apabila dia yakin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin dia akan berjumpa dengan Allah. Bila semua orang yakin jumpa dengan Allah Ta'ala, apa kita nak bawa? Nak bawa suami ke? Nak kenalkan Allah, ni suami saya, nak cakap macam tu ke di hadapan Allah? Ni kereta saya, ni anak saya,
Malaikat kata, apa engkau nak persembahkan depan Allah, katanya? Nak perkenalkan benda yang Allah punya? Nak perkenal ke, atau nanti ditanya, nanti Allah tanya balik? Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kamu akan ditanya setiap nikmat yang aku bagi. Dulu aku bagi suami kat kamu, kamu buat apa dengan suami tu? Nah, apa dia? Kamu pergunakan suami untuk apa? Untuk backup perangai mengajuk kamu. Apa dia? Malaikat kata, kamu pergunakan suami untuk backup kesalahan kamu. Apa dia? Kamu pergunakan suami untuk dapatkan habuan dunia kamu. Malaikat cek, Allah keluarkan semua. Apa kamu buat dengan nikmat yang aku bagi? Takkan kita nak bawa orang yang berjaya, orang yang beriman ni, dia orang beriman yakin jumpa Allah. Kalau kita faham tentang Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang Allah dan menceritakan tentang hari akhirat. Dunia itu barang palsu, akhirat itu pasti. Nak perkenalkan ataupun nak cerita perangai suami yang biasa kita cerita kat dunia ni, ujung rambut, ujung kaki cerita perangai dah. Tak habis-habis perangai, Ustaz. Dah ke 100,000 kali saya cakap dengan suami saya ni, tak faham-faham bahasa. Nak cakap depan Allah macam tu. Ni anak-anak saya ni, ya Allah, degil. Cakap banyak kali, tak mau dengar. Itunya nak cakap dengan Allah kah? Atau nak cakap, suami saya ni, inilah suami saya, faham dia dengan saya, pandai dia jaga hati saya, pandai jaga perasaan saya. Ya Allah, saya seronok dapat suami macam ni. Malaikat kata, yang kau cerita pasal baik suami tu kenapa? Cerita pula pasal anak-anak. Yang anak yang pertama ni dia 30 juzuk, dia balik Mesir. Anak kedua ni 30 juzuk juga, dia Yaman. Ni kurang sikit sebab yang anak kita kurang sikit, tapi yang kurang-kurang pun dia masuk pondok, lepas tu dia muallim lah. Lepas tu yang nombor satu ni dia sambung pula. Dia pergi Dublin. Kemudian yang ni dia dekat London sekarang. Yelah dia 30 juzuk, tapi dia pergi London, dia sambung lah. Yang ini, ni semua ni anak-anak. Alhamdulillah dia, anak-anak ni baik dengan saya. Dia sentiasa ingin doa. Dia Malaikat kata, come on, apa cerita pasal anak kamu, kenapa? Kalau tak ada suami lagi, tak ada suami, buat apa dengan mak, dengan ayah? Buat apa dengan masa yang ada? Jangan. Dia bukan soal tak ada ni, dia soal apa kamu buat itu. Itu saja. Renung. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ni Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah ayat 46. Al-Baqarah ayat 46 menceritakan tentang orang yang yakin, orang yang khasyi'an, orang yang khusyuk pada Allah ni. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Illa 'alal khasyi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Orang yang berjaya ni, orang yang berjaya takut dengan Allah, berjaya khusyuk dalam solat, itu adalah orang yang yakin dia jumpa Allah nanti. Tuan-tuan sedang jemaah Allah Ta'ala, kalau kita yakin yang kita akan kembali berjumpa dengan Allah, maka barang pasti kita akan wa'amilus salihat, kita akan beramal soleh. Wa'amilus salihat. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak ada dengan cara tak adanya dunia. Kalau tak ada dunia, kamu buat apa? Kamu rasa lemah ke dengan tak ada dunia ni? Kamu rasa lonely? I feel lonely. Kalau tak ada duit, kamu rasa terhina ke? Yang tak ada anak, kamu rasa macam tak apa ke?
Macam lah, hai, saya ni ibu ke apa ke, saya tak boleh beranak. Yang tak ada suami rasa awak rasa apa? Awak rasa tak laku ke? Yang tak ada ditanya dengan cara tak ada. Sebab dia akan tengok perbuatan. Yang ada pula ditanya. Dia tanya tentang cara ada. Ada cara ditanya dengan cara ada. Yang tak ada ditanya dengan cara tak ada. Yang takkan ditanya adalah golongan yang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ila rafiqa. Apa tidak? Jadi akan dilihat. Sempat biang nyanyilah petang-petang ni. Dalam nyanyi-nyanyi ni, jangan nangis tak berlagu satu hari nanti. Kita cuba nak memperhalusi perbahasan ni. Kita nak kita sebatikan dalam kehidupan. Kita nak orang kata apa? Al-Quran ni kita nak jadikan dia dalam kehidupan. Kita nak, sebab Al-Quran ni pembeza hak dan batil. Jadi kalau kita hanya sekadar menyebut, kemudian tidak alih bahasa kepada bahasa kehidupan, dia tidak akan membawa kepada pengertian yang besar. Jadi sedangnya memuliakan Allah SWT. Sebab itu bila kita jelas perjalanan kita itu balik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang takkan ditanya itu Nabi, 4 golongan yang masuk syurga tanpa hisab: Nabiin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Salihin, was-salihin itu orang sentiasa mengislahkan dirinya. Mengislahkan dirinya, islahul khuluq. Islahul khuluq, memperbaiki perangai dia, memperbaiki pahamannya. Hidup ini yang insya-Allah, kalau kita nak jadi golongan yang mudah-mudahan kita masuk syurga tanpa hisab, maka kita jadilah orang yang sentiasa islah, orang yang soleh. Itulah orang yang memperbaiki. Islah, bukannya orang yang maksum, tapi orang yang sentiasa memperbaiki. Memperbaiki hatinya, memperbaiki diri dia, percakapannya, memperbaiki setiap tingkah laku dia. Islahul khuluq dipanggil, memperbaiki perangai. Jadi sila jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala, maka bila kita berbalik kepada perbuatan di dunia ini, yang nak ditanya itu adalah ayyukum ahsanu amala, maka amalan ini mestilah tergerak daripada, ataupun amalan itu terzahir dengan hati yang hidup. Orang beriman hati dia hidup. Menghidupkan hati itu tugas hakiki bagi orang yang beriman. Menghidup atau menyuburkan hati itu. Menghidupkan hati, menyuburkan hati, itu tugas atau kerja hakiki orang beriman. Orang beriman dalam surah Ali Imran 139, dalam perbahasan tiada kesedihan. Ada masa datang sedih itu sebab kita duduk dengan perasaan bersandarkan kan ada masa. Ada masa pula tu nak sedih, sebab kita bagi masa lah kat benda tu. Cuba kalau kita tak bagi masa kat benda tu, tak ada masa lah. Ada masa, sebab apa ada masa? Sebab bagi masa. Bagi masa dekat sedih buat apa? Sedih sebab apa? Sebab benda. Memanglah. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu lemah, janganlah kamu sedih, Allah kata. Surah Al-Imran 139. Padahal kamulah orang yang tertinggi.
mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang yang sungguh-sungguh beriman. Orang yang sungguh-sungguh beriman ni, dia tak ada masa nak ke benda lain. Kita ni ada masa ni, tak ada masa kadang-kadang sendiri cakap, tengok mulut kita ni sendiri. Itulah ustaz saya kadang ada masa, ada pula masa tu. Sebab apa ada? Sebab kita bagi masa. Kita yang bagi, Allah bagi akal. Allah bagi akal kan, untuk berfikir aku sedih sebab apa ni. Mesti ada sebab. Kita yang bagi masa. Sedangkan Allah kata jangan bagi. Wala tahinu wala tahzanu. Sedih sebab dosa tak apa, tapi sedih sebab dosa dia bukan bersedih-sedihan. Sedih sebab dosa akhirnya dia akan melangkah lebih jauh. Orang beriman hatinya hidup. Bila hati hidup, dia tak ada masa untuk hal-hal yang tiada kena mengena dengan kehendak hati dia. Dia dah tak ada hati dah dekat benda-benda yang tak pasti tu. Hati dia dah hidup. Dulu hati dia sakit, qalbun marid, hati dia sakit sebab dia tak jelas hidup dia dengan apa. Bila dia bangkit, lagu Rabbani, lagu Bila Nur melimpah di hati. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Nur, bila nur masuk dalam hati, cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman. Sebab nak gandingkan dengan amal, kita nak beramal yang terbaik mesti dengan iman. Iman ini hati yang mengenal, hati yang hidup. Jadi menghidupkan hati ni adalah kerja yang berterusan. Kata Ibnu Mas'ud bertanya, dalam satu ayat Ibnu Mas'ud ini tentang hati, nak kait dengan iman, nak kait dengan amal yang ahsan ni. Dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang disuruh banyakkan amal ke banyakkan ingat Allah. Sebab apa rasa tak cukup? Sebab beramal tapi tak ingat. Saya dah ulang banyak kali. Beramal tapi tak kenal. Dia nak banyak amal tapi tak banyak kenal. Sebab tu rasa macam kenapa ya? Macam tak puas je beramal. Sebab tak kenal. Yang dikejar banyak amal. Rujuk dalam keluar subuh saya bagi tadi. Banyak kali amal, bukan banyak amal. Suruh beramal banyak kali sampai mengenal, sampai berkualiti. Banyak kali zikir, bukan sebab ada banyak zikir. Banyak kali zikir supaya meresap dalam hati. Kena betul. Banyak beramal atau banyak mengenal. Betulkan kepahaman itu. Dan surah Zumar ayat 22, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya kepada Rasulullah tentang ayat hati ni, cahaya tadi yang dibacakan tadi, yang bermaksud, maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya, sama dengan orang yang kerah hatinya? Soalan, sama ke? Soalan, sama ke orang yang kerah hati dengan orang yang dapat cahaya? Ni ayat Az-Zumar ayat 22. Ibnu Mas'ud bertanya, bagaimana hati menjadi terbuka? Baginda bersabda, jika cahaya telah masuk ke dalam hati, maka akan menjadi lapang dan terbuka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, adakah tanda-tanda itu semua? Baginda bersabda, rasa kembali mengingati akan hari akhirat dan menjauhkan diri daripada kehidupan dunia
serta bersiap sedia menghadapi kematian sebelum ajal tiba. Rawahul Ibnu Hakim dan Al-Baihaqi. Ni ciri orang yang ahsan amal ni. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW tentang surah Az-Zumar ayat 22. Apa ciri orang yang hati terbuka ni? Nur masuk, surah Az-Zumar, nur masuk dalam hati. Kata Nabi SAW, ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wahai Rasulullah, apakah tanda-tanda itu semua? Tanda macam mana? Tanda bila hati itu lapang, maka akan menjadi lapang dan terbuka. Ada tanda dia, ada. Rasa kembali mengingati akan hari akhirat dan menjauhkan diri daripada kehidupan dunia serta bersiap sedia menghadapi kematian sebelum ajal tiba. Yang kita bincangkan sekarang ni. Dia tak menjauhi life. Alah cerita berakhirat, alah cerita dia next. Dia nak mengingati hari akhirat, kemudian dia menjauhi kehidupan dunia. Apa menjauhi kehidupan dunia ni? Bukan dia tak hidup di dunia ni. Dia menjauhi kehidupan yang dicorakkan oleh dunia. Dia bincang yang awal kita bincang tadi. Kita dah tak hidup ikut dunia punya cerita. Kita hidup ikut akhirat punya cerita. Mengakhiratkan dunia. Dah tak ada dah kehidupan mengikut ada masa sedih, ada masa saya begitu, saya ada masa, yelah kan kita manusia lah, yelah kan, yelah kau untunglah kau ada suami yang memahami kau, aku yelah kan, anak yelah kan, dia cerita tu lah. Nampak? Dia duk cerita hal dunia dia lah, cerita keadaan dia. Cerita perasaan, cerita keadaan, cerita perasaan, cerita keadaan. Itulah ceritanya. Walhal itu bukan ciri hati yang terbuka. Hati yang dilimpahkan nur cahaya keimanan, dia tidak lagi bercerita tentang hal keadaan kehidupan dunia. Malah dia bersiap sedia menghadapi kematian sebelum ajal tiba. Dia tengok dunia, dia akan tanya, ni Allah tanya kang akhirat, aku kena prepare ni. Dah dia tengok saja dunia, dia prepare. Dia prepare dah. Dia prepare. Sebab tu wanita-wanita yang salihah, lelaki-lelaki yang salih, dia tak akan lagi berbicara soal kehendak keadaan dunia tu. Dia tak ada masalah nak mengikut trend ataupun arus perdana wanita nowadays. Dia tak ikut. Normal lah perempuan cemburu. Standard lah. Normal lah perempuan sekarang kena sibuk-sibuk. Engkau ni. Dia tak ada ikut arus tu dah. Dia tak ada ikut arus perdana tu. Tak ada. Dia seakan-akan menungkah arus. Tapi memang kalau kehidupan akhirat, dia menungkah arus. Akhirat ni sentiasa menungkah arus dunia. Dunia kata simpan, akhirat kata infak. Dunia kata mengajuk, akhirat kata tenang. Dunia kata sedih, akhirat kata gembira. Memang terbalik. Sentiasa berlawanan. Dia sentiasa berlawanan. Memang orang akhirat dengan dunia ni dia akan sentiasa berentam. Dia akan berlawan. Sebab dunia dengan cara dunia. Orang sibuk nak kumpul duit, cerita pasal duit, money make money. Dia dah tak ada cerita pasal money make money. Dia cerita money make pahala. Dia dah tak ke situ. Ini Nabi kata. Kita tolong elaborate saja. Hatinya terbuka ni, kata Nabi SAW, dia mula mengingati akan hari akhirat. Kemudian dia menjauhkan diri daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia dia jauhkan daripada kehidupan dunia, bukan dia jauhkan daripada suami. Abang, mulai sekarang abang, saya tak nak dengan abang ya, abang dunia tau. Itu jemaah dah. Dia kata kau ajaran sesat mana pula ni kau belajar ni. Dia bukan jauhkan diri daripada keadaan dunia itu, tapi dia jauhkan diri dia daripada hal dunia yang mencorakkan dia. Itu masuk dia. Dia macam kita bincang lah. Kita tidak ikut keadaan, tidak ikut perasaan.
serta bersiap sedia menghadapi kematian sebelum ajal tiba. Ini orang beriman. Urus dunia ya Ustaz. Dia urus dunia satu, kemudian kita menguruskan apa yang Allah punya di dunia. Dia kalau urus dunia tak nampak Allah, lain sekali dia jadi dunia juga. Sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, dalam surah Ali Imran 175, dia tanda hati dia telah terbuka ni. Dalam Quran mengatakan apa? Itulah adat Puan Fatimah wa kafa billahi syahida. Allah dah kata dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 28, apabila kita berbicara soal kebenaran, memang akan bertembung dengan kebatilan. Yang batil takkan sukalah yang benar. Saya nak tanya, bila kita bawa cerita barang original, orang yang biasa pakai barang cetak rompak suka tak? Tak sukalah, sebab yang original dah sampai. Bila kita membawa suasana yang real, yang sebenar orang yang sepatutnya kena jadi, orang dah biasa merajuk, dah biasa cemburu, dah biasa lemah-lemah, dah biasa-biasa. Orang perempuan saja dah kena dibomokkan berdikari sendiri. Orang perempuan saja dia cerita hal keadaan dunia. Jangan harap lelaki, jangan harap suami tak boleh harap. Anak-anak saja kena bagi gadget, kena bagi ni. Kita jangan ni, macam-macam hal keadaan dunia. Mari kita bawa kepada perbincangan yang benar, bahawa isteri kena berbalik kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan kebaikan pada suami. Bukannya ditanya soal perangai suami dan perangai isteri, marahlah orang. Orang kalau boleh, seboleh-boleh nak tutup perangai dia, buka perangai orang. Baik, dan surah Ali Imran 175. Innama zalikumus syaitanu syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Innama zalikumus syaitan, jangan kamu takut dengan syaitan dan musuh Allah lah. Yukhawwifu awliya'ahu fala takhafu wa khafun. Janganlah kamu takut kepada mereka. Ni hati yang hati terbuka, mendapat cahaya keimanan ni, dia takkan takut dengan musuh Allah. Musuh Allah termasuklah yang ditakut-takutkan dengan keadaan. Dia takkan takutlah dengan musuh Allah. Dalam surah Taubah ayat 13, Allah kata lagi, ini ciri kita masih membicarakan hati yang Allah berikan cahaya. Surah Taubah ayat 13, padahal Allah lah yang berhak kamu takuti jika kamu benar-benar orang beriman. Surah Al-Ma'idah ayat 23, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Ini hati yang telah disirami dengan cahaya nur keimanan ini. Berbalik kepada tadi, ada soalan Puan Fatimah tadi, bila bercanggah kan. Surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, maka sekiranya kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul, ini sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bila bertembung tentang kehidupan perbahasan, dia sempat sentap hati itu sebab hatinya rapuh. Hatinya dah masuk dengan yang batil. Dia keras. Dia jadi hati dia keras. Bila keras ni dia cepat hancur.
bukannya kuat. Ingat perbahasan tentang surah Al-Hadid, kita nak hati yang kuat. Tapi bila kata dia ni duduk pada perbincangan batil, lama-lama hati dia keras. Bila hati dia keras, dia cepat pecah. Bukan kuat, dia rapuh macam kaca, keras tapi baling batu pecah. Tu sebab tu dia cepat rapuh, cepat sentak. Hati-hati. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka kesimpulan yang kita boleh buat pada perbincangan pada petang yang penuh barakah ni, kita berbalik kepada kehendak Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyuruh kita untuk sentiasa memperhatikan hal tujuh kehidupan. Diperhatikan dengan jelas tujuan hal tujuh kehidupan ini dengan kebenaran. Seringkali kita kena sentiasa fazakir fa'ina zikra tanfa'ul mu'minin. Kita merujuk adakah kehidupan kita ini bermatlamatkan kepada akhirat, mengakhiratkan dunia, akhirat minded. Dia tengok dunia ini tidak lagi bicara soal dunia. Dia tidak akan biarkan dunia mencorakkan keadaan dia. Ini orang beriman. Lalu dia persiapkan segala keadaan yang ada itu untuk menggantikan semuanya dengan pahala. Kerana yang ditanya itu tentang amalan kita di dunia, bukan hal keadaan dunia kita. Kak Buziah salah seorang ahli jemaah surau, insya-Allah baik, insya-Allah. Jadi untuk itu kita akhiri kuliah kita pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah. Dengan di saat ada beberapa tempat yang masih ada Allah berikan musibah, kita doakan untuk semuanya. Dan hajat kepada jemaah surau An-Nur fasa 3A, Kak Buziah dan semua jemaah kita yang sedang menonton ni, moga-moga Allah angkat segala musibah, yang mana yang sakit disembuhkan, yang mana sempit dilapangkan, yang mana dalam keadaan susah disenangkan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim azimi sultanik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa faqina fid din wa alimna bitakwin. Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Wahhab ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kalau yang Maha berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Di kalangan kami ini ada yang sakit ya Allah. Sungguh kami sakit berhajat kepada sembuh ya Allah. Sungguh sembuh itu hanya pada Engkau ya Allah. Dengan sifat-Mu ya Syafiq yang Maha menyembuhkan. Sembuhkan ya Allah. Syifa'u finnas syifa ya Allah. Turunkanlah kesembuhan-Mu kepada semua yang sedang diuji dengan kesakitan ya Allah. Ya Allah, yang mana diuji dengan kesusahan ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Yang diuji dengan yang sakit, yang sempit, lapangkanlah ya Allah. Yang sedang berhutang, Kau lansaikanlah hutangnya ya Allah. Yang sedang berada dalam resah gelisah, Kau tenangkan hatinya ya Allah. Bawa kami kepada cahaya-Mu ya Allah. Kurniakan makrifat-Mu, basirah-Mu, pimpin kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Jadikanlah hidup kami ini benar-benar melaksanakan segala apa yang telah Engkau nukilkan, telah maktubkan dalam Quranul Karim ya Allah. Bantu kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Terima kasih kepada pihak surau An-Nur, Cik Zul dan semua jawatankuasa dan semua yang menonton pada petang yang berbahagia ini. Jumpa malam ini insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.